Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan dan kebersamaan kita pada hari ini diberikan rahmat, hidayah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga insya-Allah saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan juga untuk diri saya sendiri, iaitu berkaitan tajuk move on. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang move on, nak tak nak kita akan cerita tentang satu kesedihan, satu benda yang menyakitkan, dan yang paling penting juga satu benda yang payah kita nak buang. Sebagaimana tajuk itu sendiri, move on. Move on ni maknanya kita nak buai jauh-jauh, kita nak bergerak, nak pandang ke hadapan, dan kalau boleh kita tak usah tengok belakang. Itu sebenarnya move on. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak cerita tentang move on ni, kalau sekadar kita cerita tanpa apa-apa usaha untuk kita nak move on, memang tak akan berlaku. Jadi terdapat beberapa cara bagaimana kita nak move on, ataupun dengan erti kata lain, bagaimana kita nak belajar, bagaimana kita nak melupakan sesuatu dengan cara yang smooth, makna cara yang teratur dan cara yang kesudahannya nanti move on ini betul-betul berlaku move on. Bukan sekadar kita kita berkata-kata nak move on tapi hati kita tak boleh nak move on. Kita kata nak move on tapi tindakan kita sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali bila kita nak move on, nak tak nak kita kena ada perkataan yang pertama kita kena pegang adalah mencari keredaan. Kita nak move on pertama sekali kena reda. Perkara yang perlu kita buat adalah kita sanggup ataupun tidak. Ada orang dia nak move on tapi dia tidak sanggup. Bila berhadapan dengan suatu sisi gelap, contohnya kehilangan orang tersayang, ada orang ni dia kadang-kadang mendak dalam bilik bertahun-tahun, payah nak bujuk, dia duduk dalam bilik, tak keluar, tak makan, tak minum dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia tidak sanggup. Tak sanggup dah. Tak sanggup dia nak menghadapi suasana yang baru. Dia biasa berada bersama orang yang dia sayang, mungkin di tempat tu, di bilik tu, di meja tu. Jadi dia akan rasa kenangan tu sangat susah dia nak lupa. Dan dia duduk situ dengan anggapannya mudah-mudahan dia akan rasa sebagaimana dia masih lagi bersama. Sedangkan orang yang dia tunggu-tunggu, orang yang dia nanti-nanti, orang yang dia cuba nostalgia kan tadi tu sudah pergi pun meninggalkan dia. Itu contoh bagi orang yang kehilangan. Dan yang kedua, kena ada juga dalam kita panggil nak mencari keredaan ni, kena ada keikhlasan. Kalau kita tak boleh nak ikhlas, memang bahaya. Ikhlas ni benda lahir daripada hati. Satu benda, perasaan yang kita simpan, yang kita pendam, tapi kita tidak ada keikhlasan untuk terimanya sebagai takdir, maka payahlah untuk kita nak move on. Kenapa? Kita kena pegang kata-kata Allah Subhanahu taala dalam ayat perkenalan yang saya sebut tadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu adalah azimat paling penting. Kita sebagai orang Islam ni, kalau kita nak move on, kita kena pegang ayat. Ayat ni Allah SWT kata apa? Qul lan yusibana. Mu kena ingat, mu kena kata lan yusibana, tidak akan berlaku, tidak akan tertimpa apa saja pun ke atas kamu illa ma kataballahu lana, kecuali Allah SWT telah suratkan atau Allah SWT telah takdirkan akan berlaku kepada diri kamu. Itu adalah ayat yang kita kena pegang. Kita sebagai seorang Islam kena reda dan kena belajarlah, kena sanggup, dan kita juga kena ada keikhlasan untuk nak terima. Dan yang keduanya, dalam kita nak move on ni, nak tak nak kita kena cari kekuatan. Dan kekuatan yang paling utama, kalau kita tanyalah siapa-siapa pun, kita tanya siapa dia, tak sumber kekuatan saudara, tak dia panggil dalam nak menghadapi kehidupan, mesti dia jawab keluarga saya. Bagi orang yang berumah tangga, bagi seorang suami, dia sebut isteri saya lah kekuatan saya. Bagi seorang anak, ibu saya lah kekuatan saya. Bagi seorang ibu, anak-anak saya lah kekuatan saya. Kenapa? Kerana bila kita sandarkan sumber kekuatan ni tadi, kita akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi cabaran yang baru, ataupun kita nak move on, nak melupakan sisi gelap kita, ataupun nak melupakan kesengsaraan pernah kita hadapi. Sebab apa? Kita buat satu-satu perkara, pertamanya mungkin kita kata tak apalah,
benda dah berlaku kat aku boleh tahan. Biarlah nak sakit lagu mana pun. Itu pertama. Tapi bila kita sandarkan kekuatan kita kepada orang lain. Contoh macam kita kata, anak, dok, aku ni, kalau kita tanya mak, dok, biasa banyak mak ni, hak dia menderita. Kadang-kadang dia kata, saya ni boleh bertahan ni, cik. Kenapa? Kerana anak-anak saya. Lepas tu kita panggil sumber kekuatan. Betul lah. Yang pertama kita kata, kita bertahan kerana orang lain, kerana anak. Tapi lama-lama bila kita kebiasaan yang kita buat, kita hadapi hidup dengan lebih positif, insya-Allah mudah-mudahan dengan tindakan, dengan kekuatan yang kita ada tadi, kita boleh nak menghadapi cabaran dan seterusnya, kita boleh move on, boleh lupa kisah-kisah lalu. Benda-benda berlaku dah. Sejarah tak boleh kita nak padamkan, tapi sejarah lah kita boleh belajar daripada sejarah untuk kita lebih nak bergerak ke hadapan. Dia panggil bukan sejarah kita undur. Sejarah ni kita tengok sebagaimana kita tengok cumi sisi. Ada kita tengok cumi sisi, kita tak undur, tapi kita tengok untuk kita nak berjalan ke hadapan. Dan antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita boleh ambil sebagai sumber kekuatan kita adalah Nabi sebut masalul mukminin fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iral jasadi. Nabi kata, ni kita nak sebut dari segi kekuatan apa ni? Kekuatan ikatan tadi. Tak. Masalul mukminin fi tawadihim, perumpamaan kepada orang-orang beriman ni fi tawadihim, dalam dia apa ni? Hubungan kemesraan, wa tarahumihim, hubungan kasih sayang dia, kamasalil jasadi, sebagai satu tubuh. Iza ishtaka udwun, apabila satu-satu anggota tubuh tadi tertimpa sesuatu, contoh kita ambil kena demam, kena luka dan sebagainya, tada'a lahu sa'iral jasadi. Okey, kalau kita tanyalah diri kita dah, kalau contoh kita ambil sakit gigi, yang sakit tu gigi, apa siapa kita rasa sakit hati? Apa telinga kita bila kita sakit gigi, orang lalu lalang begitu nak marah, orang soyak ketah begitu nak marah, dah kaki pun mudah rasa menyepak orang, otak mudah stres, kepala mudah rasa pening, tangan mudah nak melayan, nak pen orang. Kenapa? Semua tak berganding sebenarnya. Tertimpanya cuma gigi saja, tapi seluruh tubuh dia akan bertindak. Kenapa? Itulah ikatan kemesraan dan juga hubungan kasih sayang. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, dari kita nak move on ni, kita kena ada juga prinsip memaafkan. Dan kita nak maafkan, yang pertama sekali adalah diri kita. Kadang-kadang kita ni payah nak move on, kita salah ke diri kita. Kita kata, kerana akulah benda dia berlaku, kerana bodoh akulah dulu, kerana gitu, kerana gini. Banyak kita tak blame diri kita dan kita sampai kita tak nak bangun. Orang panggil kalau jatuh kat duduk terpaku, dok. Macam kaki kita ni kena paku. Kalau kita jatuh melutut, lutut kita ni macam berakar, tak nak bangun. Dok, salah aku, tak ada buat gapo, dah takdir aku. Hentikan kita salahkan diri kita. Dan yang kedua, hentikan juga kita salah ke orang lain. Kita kata, kerana mung lah aku ni jadi lagu ni. Kerana dia ni lah hidup aku susah. Kerana tu, kerana ni. Kita kena ingat satu-satu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala ni bila uji kita, dia sayang kita. Uji kita nak bagi kita lagi kuat. Supaya kita ambil periksa tak? Kita ambil periksa. Mula kita diuji, kalau dulu kita ada EPSR. Kenapa? Nak suruh kita kuat. Tak kuat kenapa? Nak pilih kita ni sama ada kita layak tak layak. Bila kita lepas ni, kita boleh pergi tempat lagi comel. Periksa lagi contoh PMR, lulus pada PMR, pergi lagi peringkat lebih tinggi, kita sambung lebih tinggi lagi. Kenapa? Ganjaran di sebaliknya. Tak okey kita nak bandingkan awak lulus PSR, tak okey lah awak nak dapat setimpal bagaimana orang PhD dapat, tak boleh lah. Kenapa? Orang yang PhD, orang yang ada master dan sebagainya, dia menghadapi cabaran yang lebih sukar, maka ganjaran tentulah lebih lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita nak benda mudah-mudah je. Kalau boleh kita duduk atas katil ni makan orang mari suap dah. Kadang-kadang kita terfikir dalam kepala kita ni, kita nak benda yang logik di akal kita. Kita kata, alah kalau boleh aku ni kan, biar kenyek semua. Kalau boleh aku tak payah pergi bilik air dak. Kita fikir. Kalau Allah SWT bagi kita tak payah pergi bilik air. Cuba bayangkan lagu mana tubuh kita nak tahan. Kita makan tapi tak buat. Dak, kalau Allah tarik nikmat satu perkara tak nak buang dalam badan dak. Lagu mana kita agak-agak hidup tak nak dak. Paksa kita pergi cari doktor di hospital sebagai nak ambil ubat gastrik, ambil ubat angin, nak keluarkan angin. Tapi masa sebelum kita berlaku tadi, macam-macam perkara kita imagine. Kalau boleh tak payahlah ketuk ni. Serabut nak ketuk kena pergi cari tempat tak ada orang nak buat. Tak payahlah kita nak buat besar. Terpaksa pergi cari tandah. Tandah tempat jijik dan sebagainya. Itu kenapa? Kerana pertama sekali kita kena belajarlah terima suatu perkara. Kenapa? Ini adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, dalam kita nak move on ni, paling-paling penting juga kita kena meluahkan. Kalau kita tak luahkan, bagaimana orang nak tahu?
Kita sakit hati, tapi sakit hati sore. Orang panggil nak move on tak boleh. Nampak muka dia nak marah, nampak muka dia nak marah. Tapi orang yang kita nak marah tadi tak tahu pun kita nak marah dia. Tak, kita duk rembah pinggir sore, kita duk kacik gigi sore sampai sakit gigi kita. Tapi orang yang kita nak marah, dia tahu ke tak? Tak tahu. Kenapa? Kita tidak meluahkan. Kita suka kalau berkaitan dengan orang yang masih ada. Dan yang ketiga, yang kedua, kita boleh juga meluahkan yang paling penting sebagaimana tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tawar diri. Allah kata apa? Dalam firman ni Allah SWT sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Maknanya apa? Allah Taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba aku ni, Nabi sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hamba aku ni bila saja cari aku. Maksudnya apa dia? Sa'alaka ibadi, apabila kamu bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Tu kita baru tanya. Patut Allah sebut pula di hujung tadi. Apa dia? Uji budak watada, aku akan perkenankan, aku akan bagi kepada hak minta. Tadi kita lan minta dak main nak sungguh boleh. Dak royak dak, tapi nak tahu biar orang faham tu benda yang tidak kena. Dan yang ketiga adalah kita nak move on juga, adalah kita panggil tadi sesi kita nak meluahkan tadi, bolehlah cari tempat-tempat yang boleh kita nak luahkan habis. Tak, saya sebut satu tip saya sendirilah bila saya nak marah kat orang dak. Kadang-kadang kita nak ada politik juga pejabat di tempat-tempat lama saya dulu ada nak marah ke bos. Tak ada orang atas dunia dalam kerja dia tak ada perasaan marah langsung. Ada juga ketika nak marah, tapi nak marah kita jangan siapa menjejahkan diri kita. Cari satu scene, cari satu benda yang kita boleh buat. Gulawai kita hak kita nak marah, dia tidak terjejah dan kita juga tidak terjejah. Saya dulu suka main bowling. Tak, bila ada stres ni nak marah dak aku main bowling. Tapi bowling saya ingat masa kita nak baling nak baling bola bowling tu kan. Kita nak strike ke nak gapo dak. Muka bos kita hak kita nak marah. Tu contohlah, tapi tak ada lah saya nak royak. Oh, bos tu tak betul. Tapi bila kita stres, dak kita anggap target kita tak ada ni sebagai itulah bila kita pukul kena dia tu habis gitu. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh buat, kita boleh praktik. Kadang-kadang kita luahkan dengan cara kita menjerit. Sebab tu orang dak. Bila kata contoh kita ambil kalau antara pendekatan dibuat oleh kaunselor, dak suruh kita luah royak nak jerit-jerit lah. Jerit sepuas-puasnya dak. Jangan kita tahu nak jerit. Kenapa? Bila dia jerit dia kecek biarlah dah bila dia sebab kita panggil kecek sikit jerit. Tapi dia bila dia buat lagu tu stres dia hilang dan benda dia nak buat tu benda dia rasa tu separuh pada tu hilang dah. Dan boleh juga kita praktik pergi cari tempat-tempat bising sikit, contoh macam patah kau apa kita menjerit sepuas-puas. Sebutlah nama orang tu kita nak mahu sebut pun tak apa. Nak luahkan gapo pun tempat air terjun, tempat geger. Kita tidak terjejah, orang pun tidak terjejah. Itu kita panggil sesi kita meluahkan. Dan dalam kita nak move on juga, antara benda yang paling penting juga adalah kita kena perai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala sebut sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum tu sehinggalah dia ubah nasib dia ataupun dia ubah diri dia sendiri dalaman dia. Maknanya kena perai. Perai apa? Perai dengan perasaan. Bila mari perasaan pelik-pelik kita perailah, ingat aku ni nak lawan. Aku ni nak lawan. Contoh macam kita teringat tak? Ada kerinduan ni ada banyak jenis. Ada orang dia rindu kepada orang dia sayang. Tak. Kalau orang dia sayang ada lagi boleh kita rindu-rindu. Kalau orang tu tak ada dah, jadi milik orang lain ke mana? Tak kira kita nak rindu. Orang jadi bini orang dah, jadi suami orang dah, nak rindu lah ke mana? Tapi kita kena lawan. Tak. Ada juga rindu lah ni hak kita paling takut dah rindu kepada benda yang masih ada. Tak. Rindu kepada benda yang dia ambil dan dia rasa suka. Contohlah ni orang ambil dadah. Orang ambil dadah nak kita tanyalah siapa-siapa yang pernah ambil dadah. Perkara yang paling dia nak susah nak lupa lah perasaan rindu. Tak. Dia boleh lupa sementara, tapi bila mari leka duk sore tadi dia akan rasa rindu. Dan rindu ni tak adalah kita bimbang-bimbang takut-takut dia kan kita kembali terjebak nak buat benda yang sama. Sebab tu kata mujahadatun nafs. Maknanya kita kena perai dengan kita sendiri. Dan tuan-tuan dan puan, dalam kita nak move on ni juga nak tak nak kita kena ada yang keenam ni, kalau boleh saya sebut adalah menjaga diri. Ada orang ni dia nak move on dia sebut dah dalam hati dia, aku ni tak sebut tak saja, tapi tindakan dia tak ada. Tak siapa bila ditimpa musibah atau panggil kehilangan yang tersayang ni tadi, orang yang dihilang tu tak ada dah.
Dan yang kedua, dia rasa sakit sangat. Tapi sakit dia tadi yang dia hadapi tadi, dia tambah-tambah lagi dengan tindakan dia. Dia mengabaikan makan dia, mengabaikan kesihatan dia, mengabaikan hubungan sosial dia. Mungkin juga dia mengabaikan apa dia lagi? Mengabaikan emosi dia. Dari dengan cara dia buat tadi, sebenarnya dia bukan move on, tapi dia undur-undur ke belakang lagi teruk. Itu kita bimbangkan apa? Allah SWT, Nabi SAW dalam banyak-banyak hadisnya ada menyebut, sebenarnya ni bukan hadis, ni dah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, yang disebut al-aqlus salim fil jismis salim. Katanya akal yang baik, akal yang selamat, akal yang sihat tadi bergantung kepada badan yang sihat. Kalau kita dok main orang panggil jiwa sore-sore dak, sebenarnya kita jiwa dalam istilah bahasa Melayu ni sebut patah hati. Saya ni kadang-kadang tanya, tak apa orang Melayu sebut patah hati. Tapi sebenarnya bila kita rujuk kepada kaedah saintifik ataupun pakar-pakar perubatan, memang betul. Orang yang kemurungan, orang yang tengah sakit hati, orang yang tengah sedih ni, kalau scan, kalau bolehlah kita nampak hati dia tu, memang hati dia dalam keadaan tidak, kalau fizikal hati dia ni memang berubah banyak. Memang ada nampak macam patah, macam bengkok. Tak, bagaimana orang Melayu kita dulu dia tahu? Itu kita kena tanyalah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir sekali bila kita nak cerita tentang move on ni, kita kena ada cara, iaitu kita panggil menyibukkan diri. Orang panggil biarlah busy. Bukan busy body, tapi kita biar ada aktiviti kita nak buat. Kita panggil menyibukkan diri. Dengan cara lagu mana? Yang pertama, bila kita nak menyibukkan diri ni, kena rancang. Kalau kita tak rancang, kita tak tahu sibuk ke apa. 24 jam habis-habis dengan gitu kan apa? Tak, masa berlalu tapi tak ada benda pun kita buat. Tak, masa berlalu tapi kehidupan kita duduk sepatutnya juga. Yang kedua ni, selepas kita rancang ni, kalau boleh kita buat jadual. Bila kita buat jadual ni, kita ada lah, mana contoh macam kita bangun subuh, kita nak buat gapo, ataupun sebelum subuh kita mula dengan gapo, lepas tu selepas subuh, maknanya kita dah ada jadual, kita rancang belakang dah. Kenapa? Kita tak siap ada ruang-ruang yang kita ni senggak, tiba-tiba kita teringat benda-benda yang menyakitkan hati kita, terus kita stop tak buat. Dan antara lain juga kita boleh join aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Masuk persatuan tu, persatuan ni kan apa? Dalam persatuan ni bila kita join ni, kita ada dalam orang jaga kita jaga orang, badi-badi jaga tu. Itulah orang panggil special adalah dalam jemaah. Dan yang seterusnya boleh juga kita buat bina dan layan hobi. Dah. Kalau kita sebelum ni sebenarnya bukan kata tak ada hobi, tapi mungkin kadang-kadang orang ni dia benda diminat tak ada tapi malu nak buat. Contoh macam berasa nak jogging. Malu nak jogging. Dan malu itu kita buat. Biar kita tera dulu. Tapi bila kita tera dan benda tu kita suka, kita akan berterusan buat, dan dalam masa yang sama benda yang kita hadapi, benda yang kita rasa susah nak kita buat jauh-jauh dari diri kita ni, insya-Allah kita boleh buat. Dan tuan-tuan dan puan, kita kena ingat satu perkara, ada pepatah ataupun kata-kata daripada ulama disebut al-waqt illam tashul salat nafsak. Masa ni kalau kita tak sibukkan dia, makna kita tak rancang, kita tidak jadualkan dia, syaghalat nafsak, dia akan menyibukkan diri kita. Kita ada masa 24 jam tapi kita tidak rancang tak. Tiba-tiba sebentar habis. Tak ada nak baca buku, tak ada nak masak, tak ada nak tu. Kenapa? Kita tidak merancang, tak buat jadual. Dan kita tidak ada panggil apa dia? Program khusus yang kita nak buat tiap-tiap hari. Jadi habis dengan lagu tu. Lepas kita berkata tak apalah esok nak buat. Bila esok nak buat dah rancangan tak ada. Tahu-tahu bangun pukul 11. Bangun pukul 11 lepote-lepote pergi mandi, ganyah tak mata apa. Tengah hari rasa ngantuk tidur. Habis masa lagu tu. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, dan dalam bahasa Inggeris pun selalu duk sebut-sebut if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal, kalau kamu ni gagal merancang, sebenarnya kamu sedang merancang kegagalan. Itu kita paling bimbang. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita nak move on ni, kita kecek ni memanglah mudah, tapi nak buat tu payah. Walaupun payah, tapi kalau kita ada cara kita nak buat dan kita konsisten, kita ambil satu perkara daripada yang mudah kepada yang sedikit payah dan kepada yang lebih-lebih suka ni kita buat, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat kita dapat dua. Pertama, kita dapat pahala, kita usaha nak buat. Dan yang keduanya, kita dapat apa yang kita idam-idamkan tu, insya-Allah sekiranya Allah SWT kabulkan, Allah SWT perkenankan apa yang kita buat ni, insya-Allah kita dapat atas dunia lagi kita dapat kebahagiaan, dan di akhirat tentunya. Kenapa? Setiap apa yang kita buat untuk kita nak lawan diri kita ke arah lebih baik ni, sebenarnya
suatu tindakan yang berpahala. Jadi sekadar tu saja perkongsian daripada saya. Sekiranya anda rasa bingkisan saya ni bermanfaat, boleh membantu orang lain di luar sana, kita pakat-pakat share, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh mereka lain di luar. Jadi sekadar tu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.